استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه من استنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا Maha suci Dika ya Allah, kami manusia tak pernah mengerti apa-apa kecuali apa yang Dika ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Dikaulah ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami, bukakanlah pintu hati kaum bangsa Melayu kami dengan kebenaran. Dikaulah sebaik-baik pembuka pintu hati bagi manusia. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Ustaz Radhi selaku Ketua Imam, tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada tengah hari ini kita masih lagi diberi subsidi oleh Allah untuk duduk seketika dalam majlis ilmu. Pada tengah hari ini kita sambung pelajaran kita bab yang keempat, Takbiratul Ihram, menerusi kitab Sifat Solat Nabi yang Sahih. Takbiratul Ihram ni maksudnya takbir yang dilafazkan bagi mengharamkan perbuatan yang tak berkait dengan solat. Jadi asalnya makan boleh, minum boleh, pakai boleh, cakap boleh, bergerak bebas boleh. Bila kita melafazkan takbiratul ihram, menandakan solat telah bermula dan ia mengharamkan perbuatan yang tak berkait dengan solat. Baik itu dinamakan takbiratul ihram. Takbir yang dilafazkan mengharamkan perbuatan yang tidak berkait dengan solat. Dan lafaz takbiratul ihram ni hanya dalam bahasa Arab. Tak boleh kita nak lafaz dalam bahasa Kelantan, bahasa Terengganu, bahasa Jawa, Bugis, Sunda, Bangla, Nepal, Pakis dan yang sewaktu dengannya. Tak boleh. Mesti melafazkan, wajib melafazkan takbiratul ihram dalam bahasa Arab, iaitu dengan lafaz Allahu Akbar. Allah tu lafzul jalalah. Akbar tu sifat bagi Allah. Allah tu boleh kita sebut paling maksima panjang dia 14 harakat. Ini dihurai oleh pengarang kitab Fathul Mu'in dan diulas pula oleh Syekh Zainuddin Walibari dalam kitab I'anatul Talibin Bisyarh Fathul Mu'in. Di situ disebutkan maksima panjang kadar bacaan Allah tu ketika takbiratul ihram tidak lebih daripada 14 harakat. Allahu Akbar. Yang paling baik minima ajalah. Tapi yang jelas ialah bila kita melafazkan takbiratul ihram pada Allah tu masuk niat dalam hati. Wajib. Ia merupakan rukun salat. Jadi kalau kita melafazkan Allah tu tak masuk niat dalam hati, salat tetap tidak sah. Kerana melafazkan takbiratul ihram satu rukun, berdiri tegak satu rukun, dan menjatuhkan niat dalam hati satu rukun yang lain. Ini merupakan tiga kombinasi di antara rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Rukun qauli ini kita kena sebut dengan mulut kita. Seperti melafazkan takbiratul ihram, wajib sebut dengan mulut. Hak bisu cara bisu, hak tela cara tela, hak pelat cara pelat, hak nyata sebut secara nyata. Wajib
Kalau seseorang itu memulakan solat tanpa melafazkan takbiratul ihram, solatnya lam tanaqid salatu. Solatnya tak terpakai sama sekali. Umpama solat palsu, pasport palsu, kad pengenalan palsu, duit palsu, sekarang ni bini palsu, laki palsu pun ada. Jadi benda ni tentulah sia-sia saja. Jadi jangan sampai kita bersolat tapi solat kita rupanya palsu dan sia-sia saja. Akhir sekali, solat yang kita tunai tak boleh memperbaiki diri, apatah lagi nak mendekatkan diri pada Allah. Ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Berbunyi, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya solat yang sempurna itu boleh mencegah dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalaulah solat kita sempurna, kita diberi imuniti, diberi kekuatan atau kekebalan oleh Allah untuk jauhi benda-benda haram, benda maksiat, benda keji, benda mungkar, apatah lagi benda jenayah. Kita tengok sekarang ni jenayah menjadi-jadi. Wa'imah, pecah rumah, pecah kereta, rogol, bunuh, tembak daripada pekedai, peniaga ataupun jurubank pun kena tembak. Sebab apa jenayah menjadi-jadi? Sebab orang yang buat jenayah ni, dia bukan percaya kepada Tuhan, bukan percaya pada Allah. Kalau Melayu Muslim buat jenayah, Melayu Muslim tu tak ada akidah, tak percaya pada Allah. Sebab tu tak takut pada Allah. Sebab tu bebas buat jenayah. Yang keduanya, dari sudut spiritual, jiwa orang buat jenayah ni jiwa kering kontang. Sekontang-kontang Afrika, kontang lagi orang yang melakukan maksiat dan jenayah. Jadi nak tembak, nak bunuh, nak ropak, nak rogo, nak bakar mayat, tak ada masalah lah bagi mereka. Sebab apa jiwa manusia kering? Sebab tak ada akidah, sebab ibadat yang dibuat tu tak betul. Jadi kita ni nak recharge mula lepas daripada hari raya, hari kembali pada fitrah dengan puasa Syawal. Bila kita sempurnakan puasa Syawal, sempurnakan puasa setahun, kita dapat ganjaran pahala. Nabi SAW bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawalin fakana ka shaumid dahr." Mana sesiapa yang puasa sebulan bulan Ramadan diikuti 6 hari mana-mana hari dalam bulan Syawal, dia dapat pahala bagaikan puasa setahun. Jadi kita sentiasa recharge, kita sentiasa perbaiki diri, perbetulkan keadaan dan melakukan penambahbaikan. Sebab akidah betul, ibadat sempurna, akhlak menjadi mulia. Secara automatik jenayah dihindar. Bila mereka salah silap taubat pada Allah, bila-bila masa aja. Tapi jalan kehidupan ini kalau tak diikuti dengan baik, itulah yang kita hadapi sekarang. Yang ketiganya, undang-undang kita ni tak strong. Saya sebut berapa kali kelemahan dia sudut undang-undang. Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA 1960 dihapuskan. Yang cover 4 jenayah dihapuskan. Jadi nak cover 1 jenayah je, ekstremis. ISA tuan-tuan bukan sekadar kekangan kepada politik, tetapi dia mengekang pemalsuan dokumen. Yang kedua, yang ketiga, pemerdagangan manusia. Yang keempat, ekstremis agama. Saya tahu sebab saya officer ISA daripada 2006 sampai sekarang. Yang kedua, Akta Hasutan 1948 pun nak dimansuhkan. Bila nak dimasukkan, muncul pula gejala-gejala penghinaan pada Islam. Hak paparkan dalam YouTube sup tulang babi. Kemudiannya guna anjing untuk berwuduk dan ucap selamat Aidilfitri. Kemudiannya surau pun orang buat tempat nyembah tokoh. Ini tuan-tuan boleh jadi drama je. Yang skeksanya, babaknya sengaja disusun. Penyelesaiannya apa tindakan kita? Akta Komunikasi Multimedia, jaminan bond mahkamah, 10,000 denda. Cukup kah? Dengan orang hina agama kita, hina ketuhanan Melayu kita, hina Islam kita, hina ketuhanan kita. Itu cukup? Lepas tu kata undang-undang tak strong. Kemudiannya bila kita mansuhkan Ordinan Darurat 1969. Saya terlibat secara langsung tuan-tuan dengan penjenayah ni, penjenayah tegar, penjenayah yang ada master PhD. Saya terlibat secara langsung berhadapan penjenayah-penjenayah tu. Bukan hanya tugas ustaz berceramah di masjid surau je. Kadang kita ceramah di masjid, orang tak tahu, orang nak marah. Termasuklah di masjid ni.
Bila saya menyampaikan kuliah ceramah seperti ini, ada orang marah, ada orang komplain, ada orang suruh berhenti. Dia ingat ustaz macam kita ni teruja sangat nak ceramah, cari duit, makan duit yang ceramah. Tapi yang marahnya seorang dua aja, yang sokonnya ramai. Tapi yang sokong ni tak bunyi suara, bunyi suara hak marah ya. Pasal apa dia mau marah? Cuba bagi tahu kawan, cuba royak kawan, marah apa? Siapa yang pandai-pandai masukkan Akta Keselamatan dan Negeri 1960? Siapa yang masukkan Ordinan Darurat 1969? Lebih 2,500 orang penyenayah tegar tu di Simpang Renggam, di Macang, di Batu Gajah, di mana-mana tempat dibebaskan. Bila dibebaskan, mereka buat jenayah secara terbuka. Mereka study dah tentang jenayah. Ada rekod 20 jenayah, 30 rekod jenayah, masuk keluar penjara. Biasa je demo ni. Kenapa jenayah tak meningkat? Standard NRKA kata, oh indeks jenayah menurun, pihak polis berjaya, tu berjaya ni. Berjaya apa jenayah boleh luasa? Ini bila ustaz cakap benda ni, ada orang tak senang hati nak marah. Demo nak marah apa kau cakap benar? Jadi kita dah tu dalam keadaan takut sekarang. Ini mengajar takbiratul ihram tapi ulah pasal jenayah. Biar kita buat ibadat dengan Allah, kita mesra dengan manusia. Itu baru betul. Jangan kita macam ni syok sendiri. Buat ibadat bukan main. Sujud, rukuk, tilawah, tadarus, Lailatul Qadar, akhir sekali Lailatul Majnun. Mana diri sendiri pun tak betul, macam mana kita nak memperbetulkan masyarakat dan keadaan? Jadi kita duk rasa takut. Dah pistol murah tuan-tuan, pistol murah. Kalau pegawai kerajaan nak minta pistol, setahun tak dapat lagi. Tanya OCPD. Setahun dapat tak? Boleh jamin tak? Kalau pegawai kerajaan, contoh pegawai kerajaan macam saya, nak minta pistol dalam daerah IPD saya, setahun boleh dapat tak OCPD? Tapi bagi orang yang ada duit ada banyak, beli pistol 2,000, 2,500, 2,300, boleh nego lah bro. Lepas tu peluru pula tak declare. So macam mana bila berlaku tembak bunuh apa semua, polis nak siasat? Pening pala polis pun nak cuti raya. Betul lagi nak berkait dengan trafik. Langgar sana, terbalik sini, kemalangan maut sana. Gitu nak selesai. Kenapa ustaz cakap benda ni? Asalnya mengajar takbiratul ihram je. Kenapa cakap benda ni? Ini kaitan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia. Allahu Rabbi la ilaha illallah. Lepas tu bila undang-undang begini dimasukkan, baru orang fikir. Ni sekarang timbul pula apa masalah Syiah. Dulu masa Tun Mahathir dulu, orang Syiah 10 orang kepala hangit Syiah ditangkap menggunakan Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 ISA. Isu Syiah difatwakan tahun 1985 lagi. Bulan Mei 1985 lagi, Majlis Fatwa Kebangsaan bersidang mengharamkan Syiah. Kecuali dua Syiah dibenarkan, Ja'fariyah dan Zaidiyah. Zaidiyah dekat dengan mazhab Hanafi. Ja'fariyah lebih dekat pada mazhab Syafi'i. Tapi bila berlaku manipulasi jenama berkenaan, maka Majlis Fatwa Kebangsaan bersidang sekali lagi 1996 mengharamkan semua jenis ajaran dan pergerakan Syiah. Tahun 2013 ni meletup pula bab Syiah. Syiah ada surau sendiri, ada pusat aktiviti sendiri, ada pertubuhan sendiri, ada syarikat sendiri, ada organisasi sendiri, ada jalinan sendiri dengan luar negara. Tapi sampai sekarang pun tak ada tangkapan. Yang ada tangkapan pun dekat Perak aja. Tangkap reman 2 minggu lepas. Selangor belum ada tangkapan lagi. Percaya tak tuan-tuan? Jabatan Agama sendiri di negeri-negeri sebagai penguat kuasa, sekali je tangkap Syiah dengan Akta Kesalahan Syariah. Itu pun di Selangor 2012. Tapi tangkap, masuk kes, Jabatan Agama Islam Selangor kalah kes. Satu je. Tuan-tuan perlu tahu, Syiah datang ke Malaysia ni tahun 1900 Masihi lagi. Mula bertapak jalan perdana, Kelang. Terlibat dalam aktiviti tekstil, perniagaan kain. Sekarang ni semakin berkembang, semakin besar. Orang kerja Jabatan Agama buat apa? Hidup bising tentang Syiah, tak ada tangkapan lagi. Dah ada fatwa dah. Syiah ni bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah, tak ada tangkapan lagi. Lepas tu nak buat fatwa pula anti Syiah. Bukan masalah fatwa, masalah penguatkuasaan, masalah undang-undang yang lemah.
Saya sendiri di peringkat Kementerian Dalam Negeri, kita tak duduk diam benda ni. Kita mengambil inisiatif pertubuhan Syiah Malaysia diharamkan. Itu antara inisiatif saya. Orang Syiah nak marah. Dia cela Ahlussunnah wal Jamaah, mengaku bermusuh Ahlussunnah wal Jamaah, menghalalkan darah Ahlussunnah wal Jamaah. Berapa ramai ulama kita di Iraq? Berapa ramai ulama kita di Timur Tengah ditangkap, dibunuh oleh mereka? Berapa lama kita nak bersabar? Kalau kita bercakap tentang Syiah, orang Syiah nak marah tentang kita rasa takut. Kita bercakap tentang Wahabi nak marah kita rasa takut. Jadi ustaz buat apa? Rasa takut. Kita bercakap tentang Arkam nak marah kita rasa takut. Kita cakap pasal Islam liberal, pluralisme agama. Orang-orang macam ni, hati perut busuk ni nak marah pada kita rasa takut. Jadi ustaz buat apa? Jadi kita ada akta, kita ada undang-undang dalam bidang kuasa kita. Contohnya KDN. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia, satu agensi di bawah KDN. Jadi kita tengok pertubuhan Syiah di Malaysia ni tak berdaftar. Jadi kita gunakan seksyen 355. Akta Jabatan Pertubuhan, seksyen 5C, Akta 355. Kalau dia lakukan juga aktiviti atau pergerakan berdasarkan kepada pertubuhan Syiah Malaysia ini adalah satu kesalahan. Boleh ditangkap dan disabitkan tindakan denda RM15,000 Malaysia atau 5 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Dalam bulan Ramadan itu kita telah declare melalui media tentang keadaan ini. Dan sekarang ni kita beri tempoh bertenang. Puasa dulu pun habis, raya dulu pun habis. Cukup masa kita bertindak. Saya sendiri di pihak KDN, jangan cabar pihak KDN untuk bertindak. Selain daripada Persatuan Syiah Malaysia ni, ada lagi 9 NGO lain yang mengaktifkan gerakan Syiah di Malaysia. Senarai itu dah ada. Kita tak nak bertindak secara kekerasan. Bukan cara kita, itu bukan cara Islam. Boleh jadi cara hantu, cara hanjebat. Ni cara, bukan cara hang kebun, ni cara Islam, cara kita. Kita selesaikan cara hikmah, cara bincang, cara diplomasi. Berhenti. Nak hormat undang-undang dalam negara Malaysia kalau kita warga negara Malaysia. Kalau perlu sangat, insya-Allah ada masa nanti saya akan menghadap bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku dalam majlis raja-raja, saya akan bentang bahaya Syiah terhadap keselamatan negara. Kalau Tuanku tak nak bertindak, saya serah pada Allah. Maknanya, fahaman ajaran yang sesat yang menyeleweng dari landasan Ahlussunnah wal Jamaah, kita tak boleh biarkan. Tak rusak agama, rusak akidah. Sekarang ni kita diasak dalaman dan luaran. Tuan tahu tak? Kita bukan lawan atas gelanggang one by one tak? Satu sama satu tak? Dalam gelanggang kita terpaksa berlawan, orang bawah gelanggang pun sedang jolok kita untuk jatuh rubah. Apa yang saya bayangkan tadi, tengok penghinaan pada Islam. Cuba sekarang kita tak boleh ambil tindakan. Ambil tindakan pun Suruhanjaya Komunikasi Multimedia, SKMM je. Dilepaskan dengan bond mahkamah, jaminan mahkamah, beribu bayar denda. Itu aja. Patut takkah penghinaan begitu mencetuskan suasana yang tidak harmoni di kalangan umat Islam? Surau kita sebelum ni, kalau surau kat Sedili besar tu di Sutera Resort tu, dah lari arah kiblat. Kenapa Jabatan Agama Islam Johor tak bertindak daripada awal? Beri nasihat, beri panduan kepada pemilik resort tersebut, dah lari arah kiblat. Bukankah semua surau ni patut berdaftar? Tak kira surau resort, surau hotel, surau apa sekalipun patut berdaftar dengan Jabatan Agama Islam Negeri. Itu yang menimbulkan kelemahan kita dieksploitasi oleh pihak bukan Islam. Akhir sekali dijadikan isu. Dan agensi agama sekarang ni setakat beri kenyataan media, tindakan tak ada. Bila dah berlaku begitu, gempa begitu, baru nak ambil tindakan. Lambat tuan-tuan. Lambat. Jadi kelembapan kita bertindak, kelemahan kita untuk bertindak dieksploitasi oleh pihak lain. Allahu Rabbi la ilaha illallah. Ni tandanya kita tak sensitif tentang akidah. Sebab tu jadi gitu. Tuan-tuan, untuk isu akidah ni, ini buku terbaru saya. Akidah Al-Asyairah, Akidah Sebenar Ahlussunnah wal Jamaah. Buku ini ditulis oleh dua orang pengkaji daripada Mesir, Syekh Hamdul Sinan dan Dr. Fauzi Anjari Al-Masri. Dan buku ini disemak oleh 10 orang ulama besar dunia.
Antaranya Syekh Almarhum Ramadan Al-Buti, Syekh Ali Jumaah Mufti Mesir, Mufti Dubai, Mufti Lubnan, Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Habib Ali Al-Jifri dan lain-lain kalangan ulama. Tuan-tuan boleh baca. Asalnya teks Arab, saya terjemah, edit, layout, design, cetak, jual sendiri. Inilah usaha kita. Wajib baca tuan-tuan. Kerana kandungan kitab ini berkait dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah patut kita kenal lebih daripada selainnya. Zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, nama-nama Allah. Dan dasar ketuhanan Allah disebut secara jelas dalam buku ini. Dalam buku ini juga 366 muka surat cetak. Ini kulit tebal, so harga dia mahal sikit lah. Tak ada lagi pasaran tuan-tuan. Di masjid ni saya launching kat masjid, bukan launching kat hotel, launching kat masjid. Ni pun bawa naskah dalam 100 lebih naskah. Harga pasaran RM35, tuan-tuan bayarlah berapa tuan-tuan nak bayar. Tak nak bayar pun tak apa. Nampak macam mana? Orang Melayu kita ni malah baca. Patut lagi malah nak jaga agama. Tak ada duit, ambil free. Ada duit, bayar separuh. Ada duit, bayarlah penuh. RM30. RM30 je. Nak beli kitab agama, nak jaga akidah, nak perjuangkan akidah. Bukan saya nak suruh tuan-tuan terjemah teks Arab ke Melayu. Bukan nak suruh tuan-tuan kaji selidik, analisa fakta. Nak buat perbandingan. Tak. Nak suruh beli, baca, faham. Jaga akidah anak bini. Tu Ni kita nak cakap Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi tak beri kefahaman tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Kita cakap bahaya Syiah. Tahu bahaya Syiah. Tapi tak ada pengisian Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi fakta penarik, fakta luaran tu mesti kita selesaikan dulu. Jadi tuan-tuan boleh dapatkanlah seperti saya katakan tadi. Dalam ni ada nombor telefon saya, blog saya, website saya, alamat rumah saya. Siapa tak puas hati boleh tulis kitab. Jawab buku saya hanya terjemah je. Siapa tak puas hati boleh telefon saya, SMS saya. Tak ada masalah. Jadi saya percaya jemaah-jemaah kita ni semua orang baik hati. Mesti puas hati dengan kitab ni. Sebab saya habis masa, habis tenaga, habis duit tuan-tuan. Untuk nak hasilkan buku saya yang ke-20. Buku yang ke-20 dah ni. Tengok ustaz macam kampung je. Tapi buku yang ke-20 ni, kalau duduk universiti dah jadi lama, dah dapat profesor. Betul, bukan nak angkuh. Tapi susah payah kita. Ni pun buku saya juga. 60,000 cetak. Sebab tu saya ustaz. Saya seorang ya ustaz boleh pakai Audi A6 Hybrid. Buku ni 60,000 cetak. Kalau buku ni cetak pula 60,000, berapa juta dah dapat? Bukan kira duit tuan-tuan. Tapi habis masa, habis tenaga, habis segala-galanya kita korban. Kalau kita kata orang Syiah ke, Wahabi ke, Liberal ke, Ayah Ping ke, JKH ke, nak mari bawa pistol, nak tembak traffic light, tembak. Biar kita mati syahid. Jaga akidah. Apa kita takut? Bukan kata nak tempah maut, tidak. Tapi nak jadi pejuang agama, nak jadi pejuang akidah, mesti kedebel. Demo jangan fikir demo kedebel, kawal kedebel juga. Demo tetap kawal tak mati, kawal tetap demo pula. Demo tembak kawal tak mati, kawal tembak demo pula. Umpamanya begitu. Hujah lawan hujah, fakta lawan fakta, dalil lawan dalil, bakat lawan bakat. Tapi ramai yang kecewa, walaupun Lionel Messi tu main terbaik dunia, tapi tak beraksi di Shah Alam. Padang teruk. Bukit Jalil lagi teruk. Orang ganda kata malu kau orang. Malu kau orang, dah orang cetong, padamu lagi ni nak suruh aku Messi main sini. Beli tiket mahal-mahal tu, tak payah tengok malah, tengok rumah je. Dah garanti Harimau Melaya kena belasah. 3-1 bersyukur. 3-1 tu kalah. Kalah bro, 3-1 tu kalah. 3-1 nasib baik tak belasah. Allah, kalau seri tu okey ya. Ini 3-1 pun nasib baik ya. Tak main bersungguh-sungguh, jaga hati. Dah lah padang teruk. Kena belasah pula teruk-teruk lah, lagi lah teruk. Jadi taubatlah Harimau Melaya. Kalau Harimau Melaya tak ada gigi, tak ada apa, tak ada kuku. Rimak. Kita kata gigit lagi mah, gigit. Gigit. Tak takut pun kita jumpa rimau dalam hutan, dalam zoo ke. Gigi tak ada, kuku tak ada. Tu Harimau Melaya. Tu lah. Macam juga dengan undang-undang kita, penjenayah tak takut. Sekarang ni, penjenayah dengan polis macam kartun Tom and Jerry. Tahu kartun Tom and Jerry? Seekor kucing, seekor tikus. Siapa Tom, siapa Jerry, tak tahu? Jerry tu kucing ke? Tom tu tikus? Jerry kucing, Tom tu tikus. Tikus mempermainkan kucing. Sebab kucing tak ada taring, tak ada kuku. Kuku taring tu adalah undang-undang.
Kuku taring itu undang-undang. Nak masuk undang lama, dah ada undang-undang baru sebagai gantian. Yang lebih mantap lagi. Nak jaga keharmonian, nak jaga tuan-tuan, jaga masyarakat. Allahu Rabbi la ilaha illallah. Nak apa lagi tuan-tuan? Tu ya. Mengajar sikit je takbiratul ihram je. Ini transformasi sekarang ni. Tuan-tuan bukan tak tahu takbiratul ihram tu rukun qauli yang wajib disebut Allahu Akbar. Kalau sebut Allah saja tak sah sembahyang. Kalau sebut Allahu tak sah sembahyang. Dia mesti sebut Allahu Akbar. Kalau dia sebut Allahu Akbar tak sah juga sembahyang. Bab tu panjang sangat. Allahu Akbar maksudnya Allah Maha Besar. Kalau Allahu Akbar, Allah cari air. Takut jadi dia sengaja sebut Allah sebagai cari air, jadi murtad kafir, keluar daripada Islam. Dengan mulut dia ucap dalam keadaan tak sedar. Ini benda simple je, tapi kalau tak sebut, tak sah sembahyang. Kalau sebelum ni dia solat, tak sebut takbiratul ihram dengan nyata, Allahu Akbar, 30 tahun tak sah sembahyang. Sebab tu perangai tak berjenis. Bini sendiri belasah dalam lift. Tengok kerja apa? Pegawai veterina, pegawai datang. Veterina, vet ni menatal lah. Tak? Doktor vet, doktor apa? Doktor natal panggil. Bahasa Kelantan sebut doktor natal lah. Tapi bahasa sains, vet natal lah. Patut pun kerja natal, jabatan natal. Belasah bini macam binatang, tak ada tiba. Tapa, sepak, tendang, tumbuk. Bini kita. Kalau rasa tak sefahaman, pergi kaunseling. Tak sefahaman, cerai. Apa nak tumbuk, nak sepak? La ilaha illallah. Orang Melayu Islam kita tu. Sebab apa? Akidah tak ada. Sebab apa? Ibadah tak betul dengan Allah. Untuk perangai tu lebih kurang menatang. Allahu Rabbi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nak apa lagi tuan-tuan? Nak buku ambil free? Belakang tu ada buku. Ambil free, naya lah ustaz. Tapi macam tadi lah. Gitulah kita lebih kurang. Jadi tuan-tuan, satu ilmu kita belajar buat transformasi diri. Kalau ini mungkin kuliah saya yang terakhir, itulah pesanan saya. Ilmu ni kita belajar sebagai transformasi diri. Kalau ilmu kita belajar ni nak cari salah orang, nak cari buruk orang, dan kita tak tenang dengan kehidupan kita, ilmu kita tak betul. Ataupun guru kita tak betul. Ataupun kitab kita tak betul. Ataupun pemahaman kita. Kitab betul dah, tok guru betul dah, penyampaian betul dah, pemahaman kita pula salah. Jadi kita belajar ilmu, lakukan proses transformasi diri ke arah yang lebih baik. Orang yang terdekat, anak kita, bini kita, mak bapak kita. Lepas tu bawalah ke pejabat, transformasi kita tu. Bawalah ke masyarakat, transformasi kita tu, supaya kebaikan kita tu boleh dikongsi bersama. Jangan sampai kita belajar pergi masjid, pergi surau, puasa, zakat, sembahyang, 5 waktu, haji, umrah, sedekah dan lain-lain kebaikan kita buat, tapi perangai kita masih lagi ditakut lama. Na'udzubillahi min zalik. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar itu dahulu. Saya minta ampun, minta maaf jikalau terkasar bahasa, tersilap bicara. Apa yang saya sebut ini hanyalah menjadi pengajaran dan peringatan semata-mata. Jadi kalau saya pun tak tahu tang mana siapa yang tak puas hati itu, tapi saya minta kalau tuan-tuan tak puas hati dengan saya, boleh komplain saya. Boleh telefon, boleh pergi berumah, atau boleh kita jumpa mana-mana tempat eksklusif untuk kita bincang atas semua isu. Saya tak kira tuan-tuan Wahabi ke, Syiah ke, Liberal ke, ayah Peng ke, ayah Zik ke, ayah Butan ke, ayah apa. Kita duduk, kita bincang. Kalau rasa terik juga, kerah juga, kita gunakan kekuatan undang-undang. Itu saja. Untuk apa kita nak bergaduh, nak balah, nak musuh sama Islam? Takut nanti lebih mudaratnya besar menimpa kita. Bagaimana ikhwan-ikhwan kita di Mesir itu. Kita minta berlindung dengan Allah daripada segala keburukan, kecacatan, kecelaan dan kehinaan. Mudah-mudahan Allah cahayakan hati kita dengan ilmu dan hidayah. Mudah-mudahan Allah memperteguhkan urusan kita dalam membela agama dan kita dapat melakukan ibadat yang kita lakukan mudah-mudahan boleh mencelikkan mata hati kita dalam perjalanan menuju akhirat. Akhiran aku liqauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا عندنا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ربنا آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها وأنت وليها مولاها يا رب العالمين اللهم انصر إخوتنا المسلمين في مصر وفي روهينيا وفي كل مكان وفي كل زمان يا حنان يا منان يا ذا الفضل والإحسان يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.